Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ni saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk berkenaan pembangunan organisasi Astro Malaysia. Okey, sebelum tu saya Nur Baizura binti Baking, Low Matrix 266737. Okay, next. Okey, untuk pengenalan intervensi pembangunan organisasi digunakan bagi memastikan matlamat dan objektif organisasi tercapai. Program struktur yang membantu organisasi mengatasi semua isu organisasi semasa dirujuk sebagai campur tangan pembangunan organisasi iaitu OD. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan syarikat dengan memperkasakan pemimpin dan pengurus untuk mengurus pasukan mereka dengan lebih baik atau mewujudkan persekitaran kerja yang lebih positif. Pembangunan aktiviti diagnostik organisasi, pembinaan pasukan, hubungan antara kumpulan, latihan sensitiviti dan lain-lain adalah kesemua contoh intervensi. Ini penting untuk menetapkan objektif yang boleh dicapai dan praktikal untuk memperbaiki kekurangan semasa syarikat. Tugasan yang kami lakukan akan mengkaji pengertian intervensi pembangunan organisasi dan masalah yang dihadapi oleh organisasi untuk meningkatkan prestasinya. Latar belakang organisasi dan syarikat yang kami pilih adalah Astro Malaysia Holding Berhad. Astro adalah selain TV berbayar, merupakan penyiaran radio, penerbitan dan media digital. Astro Malaysia Berhad juga ialah konglomerat hiburan media pengguna yang signifikan di Malaysia dan Asia Tenggara. Penerbitan filem Malaysia dan pengurusan bakat serta pengeluaran animasi, komputer dan pengedaran kandungan televisyen semuanya adalah sebahagian daripada fokus Astro Holdings sedang Berhad pada mencipta dan mengedar kandungan. Syarikat TV berbayar Astro berkembang lebih banyak di kawasan luar bandar dan bandar dalam pasar utama Malaysia daripada pangkalan penggalangan yang besar. Selain menyediakan hiburan, maklumat dan pendidikan, Astro juga merupakan warga korporat yang semakin meningkat dengan peningkatan diri dalam bidang seperti tadbir urus di korporat, perhubungan pekerja, pembangunan komuniti dan kebimbangan kawasan alam sekitar. Seterusnya, diagnosis di semua peringkat iaitu organisasi, kumpulan dan individu. Pertama sekali, mengenal pasti jurang antara prestasi semasa dan yang diharapkan dan menentukan cara organisasi boleh mencapai objektifnya boleh dicapai melalui diagnostik organisasi. Yang kedua, sebagai komponen proses pembangunan organisasi, diagnosis organisasi telah berkembang menjadi pendekatan utama dari dirinya sendiri dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Yang ketiga, untuk memastikan diagnosis tepat, seseorang mesti terlebih dahulu melihat struktur organisasi, perkara yang dilakukan dan tidak dilakukan dan bagaimana ia berfungsi hari ini, dan apabila perhubungan ini berlaku, begitu juga proses diagnostik yang memerlukan permulaan semula. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan studio saya, Sandra. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Sandra Ana Albert Anyai, nombor matrik 266779. Okey, di sini saya akan meneruskan ada 3 peringkat dalam ini, iaitu peringkat pertama iaitu peringkat organisasi. Terdapat peningkatan dalam tahap kesediaan perubahan organisasi di seluruh organisasi. Bersedia untuk perubahan adalah konsep yang merujuk kepada kesanggupan ahli organisasi untuk melaksanakan perubahan, iaitu komitmen perubahan dan keyakinan umum bahawa mereka boleh melakukannya sebagai organisasi peringkat yang membina, iaitu keberkesanan perubahan. Yang ketiga, sejauh mana nilai dan penilaian ahli organisasi terhadap 3 penentu utama kapasiti pelaksanaan, iaitu perbinaan tugas, ketersediaan sumber dan kaedah situasi,
memutuskan sama ada organisasi bersedia atau tidak untuk perubahan. Apabila keinginan organisasi untuk berubah adalah kuat, orang lebih cenderung untuk memulakan perubahan, bekerja lebih keras dan bekerjasama. Akibatnya, ia lebih mudah untuk diamalkan. Next, pada peringkat kumpulan pula, setiap jabatan, bahagian atau kumpulan mesti bersetuju dengan tindakan terbaik untuk menangani sesuatu isu. Di Astro Malaysia Berhad, contohnya ketua kumpulan dan ketua jabatan bertemu untuk membincangkan isu yang dihadapi setiap jabatan. Sukar untuk menyelaraskan operasi di antara banyak cawangan Astro di seluruh Malaysia kerana kesukaran untuk menyelaraskan kerja ketua jabatan dan pegawai kerana jarak yang terlibat. Pada peringkat individu pula, kapasiti kekitangannya menentukan diagnostik seseorang individu. Pekerja yang tidak dapat melakukan tugas mereka dengan berkesan boleh melambatkan perniagaan. Dalam pentadbiran, isu pembahagian kerja diburukkan lagi oleh kekitangan yang mempunyai pelbagai pengalaman dan keputusan akhir akan terjejas oleh majikan yang tidak menghargai usaha pekerja mereka. Okey, seterusnya rakan saya akan menyambung slide ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Sandra. Saya binti Jaini, pemain 2948. Baiklah, saya akan menyambung berkenaan dengan kaedah diagnosis yang digunakan dan perincian diagnosis yang dilakukan di setiap peringkat. Yang pertama, proses kerja. Yang kedua, interpretasi kumpulan dan organisasi semuanya takluk kepada campur tangan proses manusia. Ini adalah beberapa terapi OCD tertua dan paling final. Terapi ini direka untuk membentuk individu, meningkatkan keupayaan mereka untuk berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain. Amalan tidak secara internal diajar kepada pekerja. Intervensi tingkat kumpulan tertumpu pada kandungan untuk atau prosedur kumpulan. Tumpuan kumpulan pada tidak balas bahan ditentukan itu kaedah adalah cara pasukan sampai matlamat kerasnya. Dalam kes Astro, pusat hubungan syarikat itu diasaskan untuk mengendalikan keseimbangan pelanggan, mengurus pengarah, bagi sokongan pelanggan pusat. Aduan hendaklah direkodkan secepat mungkin dalam proses pusat hubungan. Pengurusan hanya diberikan tetap akan berdasarkan teruk dan rumitnya aduan itu. Seterusnya, intervensi structural. Campur tangan teknologi ialah program pembaharuan yang memfokuskan pada kedua-dua teknologi dan sebuah organisasi. Hal ini semakin penting dalam sinergi teknologi yang berkembang hari ini. Struktur organisasi mempunyai kesan yang ketara terhadap cara ia berfungsi. Struktur berfungsi ialah apa yang kita panggil metrik, proses, tumpuan pelanggan dan rangkaian adalah contoh struktur organisasi lain. Kejuruteraan semula dan pengertian saiz adalah dua aspek penting dalam bentuk organisasi. Proses memerlukan baik pula cara kerja dilakukan serta organisasi itu sendiri. Seterusnya, okey, intervensi manusia. Ia merupakan strategi pembangunan organisasi yang memfokuskan pada cara orang dikendali bidang kerja. Fungsi HR jawab untuk bidang besar mereka. Perumusan matlamat peningkatan sistem ini dan prestasi yang kedua pembangunan dan turut disebutkan ialah pengurusan kepimpinan penciptaan urusan bakat dengan atau kerja atau pembangunan terhadap insentif kepelbagaian. Selain itu,
kelembapan dan kurang minat di tempat kerja mungkin membawa kepada isu di tempat kerja. Yang seterusnya, intervensi perubahan strategi. Transformasi organisasi adalah penekanan pendekatan ini kepada pembangunan organisasi. Jabatan Pembangunan Organisasi OD mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pembaharuan ini. Transformasi ialah proses yang merangkumi perubahan asas, struktur dan operasi organisasi serta terasnya. Cabaran ini telah diselesaikan dalam campur tangan perancangan strategik, campur perancangan strategik dan campur tangan Presiden menghasilkan campur tangan ini pautan organisasi dengan persekitaran dan tindakan yang sesuai boleh dinilai melalui campur tangan persidangan. ASRO sebagai contoh menempatkan jawatan eksekutif. Melalui jawatan ini, pengurusi fasiliti telah menubuhkan kumpulan pelaksana yang merangkumi semua pegawai dan ketua-ketua jabatan dalam unit mereka. Mereka juga bertanggungjawab untuk melengkapkan persediaan awal persidangan dan menentukan lokasi persidangan serta lain yang berkaitan. Untuk meminimumkan gangguan daripada pekerja yang tidak terlibat, mesyuarat itu dijalankan di luar kerja mereka. Sekian untuk terus kepada kamu. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurila binti Jumatul Maida nombor trik 26174. Sambungan daripada Huda tadi. Kaedah menganalisis data. Okey, terdapat beberapa pendekatan kajian kuantiti dan kualiti telah digunakan untuk menyiasat proses intervensi. Kedua taktik ini dibangunkan dengan baik tetapi instrumentasinya membolehkan mereka mencirikan elemen tingkah laku organisasi yang berbeza. Kedua, ia adalah mungkin untuk mengumpul data penilaian proses dalam satu daripada dua cara. Soal selidik standard atau intervensi yang disesuaikan digunakan dalam tinjauan sebelum untuk pelaksanaan dan model kesan statistik. Ketiga, kaedah pengumpulan data kualitatif termasuk terbuat secara separuh berstruktur dengan pekerja dan pengurusan, pemerhatian aktiviti intervensi dan pemerhatian lapangan jangka pendek. Kemudiannya, setelah ditunjukkan bahawa penilaian proses kualitatif boleh membantu penyelidik lebih memahami konteks di mana keputusan intervensi dijana dengan baik. Kemudiannya, ia disebabkan kekuatan dan batasan setiap sumber data, pendekatan kuantitatif dan kualitatif hybrid telah dicadang sebagai penyelesaian yang boleh dilaksanakan. Teknik penilaian proses kuantitatif yang menumpukan pada perbuatan skala untuk mengukur sikap dan tingkah laku pengurusan yang berkaitan dengan intervensi yang disasarkan juga tersedia. Next. Aspek transformasi yang berlaku. Peralihan berlaku dalam beberapa cara, iaitu hasil langsung daripada campur tangan tersebut adalah mempercepatkan kemajuan Malaysia Berhad ke arah merealisasikan visi dan matlamatnya. Selain itu, bantuan ketua jabatan peningkatan semangat pekerja mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri kerana ini motivasi mungkin dirangsangkan dengan mengadakan perayaan Hari Keluarga yang telah dirangsungkan. Pada majlis itu, semua kaki tangan menerima hadiah sebagai penghargaan atas kerja keras yang berdedikasi mereka pada syarikat. ASRO Malaysia Berhad juga akan terus berusaha untuk menambah baik ketidakcukupan organisasi semasa memandangkan revolusi perindustrian 4.0. Next. Sejak penubuhannya pada tahun 2002, sebagai syarikat media ASRO Malaysia Berhad telah diiktiraf sebagai pemenang jenama terbaik Malaysia dan Platinum dalam kategori rangkaian media adik anugerah Jenama Putra 2019 untuk tahun yang ke-10 berturut-turut yang memecahkan rekod. ASRO Malaysia Berhad mendapat anugerah untuk penghormatan teladan melebihi 90% berdasarkan penilaian prestasi organisasi atau CPA. ASRO Malaysia Berhad mampu menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang seperti yang dilihat oleh ini. Walau bagaimanapun terdapat kelemahan yang pelayanan atau perubahan. Akibatnya perubahan tambahan berlaku akibat perubahan itu sendiri. ASRO mempunyai masa yang sukar untuk menghadapi tekanan dan persaingan. Mereka sentiasa mencari kaedah untuk mempercepatkan pembangunan produk melalui cara baru untuk mendapatkan wang dan mengendalikan terlalu banyak inisiatif dan peningkatan asal pada masa yang sama. Terdapat juga kesan kedua daripada penggolakan dan persekitaran politik, ekonomi, teknikal dan sosial yang mengakibatkan proteksionisme terhadap perdagangan.
Pekerja dan pengurusan menjadi lebih ragu-ragu terhadap motivasi mereka yang menaja, menyokong dan mendorong perubahan. Next. Intervensi perubahan yang dicadangkan serta bagaimana ia akan dilaksanakan. Apabila bercakap tentang kapasiti pelaksanaan, peminta tugas, ketersediaan sumber dan pemboleh ubah situasi, semuanya memainkan peranan. Ianya apabila membina pemikiran tentang keberkesanan perubahan, ahli organisasi memperoleh berkongsi dan memadatkan pengetahuan tentang tiga itu. Adakah kita tahu apa yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan ia dengan jayanya? Adakah kita mempunyai sumber untuk melaksanakan perubahan ini dengan berkesan? Bolehlah kita melaksanakan perubahan ini dengan berkesan berdasarkan keadaan semasa kita adalah persoalan terhadap intervensi yang hendak dilaksanakan. Selain itu, mengukur pengetahuan tugas, ahli organisasi meneliti kesesuaian antara keperluan tugas dan sumber yang ada. Maksudnya, mereka perlulah memikirkan sama ada syarikat itu mempunyai sumber yang diperlukan dari segi orang, wang, bahan dan pengetahuan untuk melaksanakan perubahan dengan berkesan. Kemudian saya sambung kepada Natra. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Siti Natra binti Jaafar, nombor matrik 266348. Okay, saya akan menerangkan halangan-halangan perubahan yang dijangka akan dihadapi. Baiklah. Apabila ia datang untuk meningkatkan prestasi organisasi, masalah terbesar ialah memastikan semua orang bertanggungjawab atas tindakan mereka. Sebaliknya, telah diperhatikan bahawa banyak perniagaan gagal dengan ketara apabila ia datang untuk membangunkan saluran pemimpin mahir kerana mereka kekurangan kaedah yang sesuai. Bertentangan dengan dakwaan ini, pembangunan tenaga kerja adalah penting untuk kejayaan matlamat kemajuan kejayaan organisasi. Walau bagaimanapun, syarikat menghadapi kesukaran untuk memenuhi objektif apabila mereka mempunyai pekerja dari beberapa generasi. Sukar untuk bagi pengurusan organisasi untuk menyampaikan kepada pekerjanya, pihak berkepentingan dan lain-lain strategi untuk mana-mana objektif organisasi. Walau bagaimanapun, tenaga kerja yang pelbagai mungkin menimbulkan cabaran dan ancaman ketara kepada keupayaan organisasi untuk melaksanakan strategi pembangunan organisasi yang kreatif, mempunyai pelbagai sudut pandangan, falsafah, budaya dan juga bahasa dalam tenaga kerja boleh membantu dalam membuat pertimbangan kreatif. Ia juga boleh menjadi lebih mudah untuk mengekalkan pekerja dari negara lain kerana globalisasi dan teknologi moden. Menguruskan sejumlah besar pekerja yang bekerja dari rumah mungkin sukar pada masa-masa tertentu. Pekerja baharu mungkin sukar untuk disimpan kerana isu dasar atau sumber manusia. Menurut Casco 2015, iklan untuk membuka jawatan mungkin dihadkan oleh bajet organisasi yang sederhana. Mengubah amalan atau budaya organisasi mungkin juga sukar bagi sebilangan besar organisasi dalam pelbagai industri, termasuk pembinaan, penjagaan kesihatan, peruncitan dan juga pendidikan. Kemudian tindakan mengatasi halangan perubahan. Penggunaan gaya kepimpinan seperti demokrasi mungkin memberi kesan positif kepada budaya sesebuah perniagaan. Mengubah budaya perniagaan juga boleh mendorong pekerja untuk bekerja lebih keras untuk faedah syarikat. Dalam beberapa penyelidikan pembangunan organisasi telah ditujukan kepada syarikat mengalami isu berkaitan prestasi jika mereka tidak mempunyai set objektif yang realistik. Semasa saya datang didapati banyak pengusaha firma tidak meletakkan sasaran yang jelas yang tak dapat dicapai oleh pekerja. Walaupun objektif yang menuntut dan rumit terus ditetapkan. Ia telah mewujudkan bahawa tahap kesukaran harus diperiksa mengikut teori penetapan matlamat. Kemudian menurut data kajian litera, campur tangan audi boleh membantu mengurus prestasi syarikat jika ia melibatkan pembangunan kejayaan tanggungjawab yang lebih baik untuk pasukan pengurusan.
Apabila nilai dan imej jenama organisasi ingin direalisasikan, adalah penting untuk pekerjanya dapat bekerja dengan berkesan. Kumpulan kerja mungkin menjadi satu kompetitif apabila perbadanan secara keseluruhannya gagal menangani isu-isu yang timbul dari dalam diri mereka. Apabila syarikat tidak mempunyai rancangan untuk mengekalkan komunikasi terbuka, masalah timbul. Ini sebabnya mengapa organisasi memerlukan latihan sensitiviti dan juga rawatan interaksi antara kumpulan. Didapati bahawa peserta dalam latihan sensitiviti dapat menyampaikan pendapat dan kepercayaan mereka tentang tema tertentu pada yang mungkin membantu perniagaan memperkasakan kaki tangannya dan mendapat kelebihan prestasi. Rawatan perhubungan antara kumpulan boleh membawa kepada persaingan tidak sihat, pertindihan dan yang bertanggungjawab dan membantu organisasi pakaian berkembang dalam masa terdekat jika ia digunakan secara gabungan. Berikut adalah kesimpulan. Selepas menganalisis prestasi organisasi yang dipilih ini, dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai jurang dalam struktur sistem gaya kemahiran dan kaki tangan dalam organisasi. Keadaan semasa organisasi telah dianalisis dan isu sebegini menjadi punca kejayaan dan juga kegagalan organisasi ini memastikan pendapatannya. Untuk meningkatkan prestasi, intervensi pembangunan organisasi seperti aktiviti diagnostik, latihan kepekaan, perhubungan antara kumpulan, perundingan proses adalah sangat penting untuk diikuti oleh peringkat organisasi. Pengurusan organisasi tidak memberi tumpuan kepada memberi latihan yang sewajarnya kepada pekerja dan itulah sebabnya mereka tidak dapat memberi tumpuan kepada pekerjaan mereka. So, kekurangan komunikasi di setiap jabatan telah menambahkan lagi situasi yang boleh diselesaikan dengan penyepaduan yang betul antara pengurus dan juga lembaga pengarah. Yang terakhir, ada pemimpin untuk memberi tumpuan hanya pada produktiviti organisasi. Dari segi jualan telah menjadi sebab untuk menurunkan tahap prestasi. Mereka dapat mengambil maklum malas daripada pekerja dan juga mengambil tindakan berdasarkannya. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Itu saja. Assalamualaikum.